Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, pada minggu ini kita akan mempelajari bab 2 nutrisi dan teknologi makanan. Kita akan lihat dulu subtopik yang pertama bagi bab 2 iaitu gizi seimbang dan nilai kalori. Anda semua pernah belajar tajuk ini semasa berada di tingkatan 2. Adakah anda semua masih ingat apa itu yang dimaksudkan dengan gizi seimbang? Gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh badan seseorang dalam kuantiti yang betul. Terdapat 7 kelas makanan iaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air dan serat. Ketujuh-tujuh kelas makanan ini diperlukan oleh badan kita tetapi mestilah dalam kuantiti yang betul. Itulah yang dinamakan sebagai gizi seimbang. Apa yang berlaku kepada seseorang apabila gizi pemakanan sehariannya tidak seimbang? Berlaku kekurangan atau berlebihan mana-mana kelas makanan yang saya nyatakan tadi. Apabila berlakunya kekurangan atau berlebihan mana-mana kelas makanan, ia sebenarnya akan menyebabkan malnutrisi. Beberapa contoh masalah kesihatan yang disebabkan oleh malnutrisi adalah yang pertama, goiter, iaitu berlaku pembengkakan di bahagian leher. Ini adalah disebabkan oleh kekurangan iodin. Yang kedua adalah scurvy. Scurvy ialah penyakit di mana gusi sentiasa berdarah, berlaku pembengkakan gusi dan kadang-kala gigi mudah tercabut. Scurvy adalah penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin C. Yang ketiga adalah marasmus. Marasmus adalah seseorang itu mengalami badan yang terlampau kurus. Kelas makanan yang kurang adalah protein, lemak dan karbohidrat. Yang keempat, kwashiorkor. Kwashiorkor situasi di mana badan seseorang itu terlalu kurus tetapi bahagian perutnya menjadi buncit. Ini adalah disebabkan oleh kekurangan protein. Dan yang keempat adalah riket. Riket ialah penyakit di mana tulang seseorang terutamanya di bahagian kaki menjadi bengkok. Riket adalah disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan kalsium. Ini adalah beberapa contoh gambar kanak-kanak yang mengalami malnutrisi iaitu penyakit marasmus dan kwashiorkor. Disebabkan ramai rakyat Malaysia yang menghidap pelbagai penyakit seperti obesiti, kencing manis dan darah tinggi, maka Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah memperkenalkan konsep pinggan sihat Malaysia seperti yang terdapat dalam gambar rajah. Mungkin kamu pernah dengar konsep suku-suku separuh yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan suku-suku separuh. Suku yang pertama adalah untuk bahagian nasi ataupun mana-mana sumber karbohidrat yang lain. Suku yang kedua adalah untuk sumber protein seperti ikan, ayam dan daging. Manakala untuk separuh, kita perlu isi separuh pinggan dengan buah-buahan dan sayur-sayuran sebagai sumber mineral dan vitamin. Aplikasi konsep pinggan sihat Malaysia dalam kehidupan seharian kita adalah yang pertama, makan 3 hidangan utama yang sihat setiap hari. Makan 1 hingga 2 snack yang sihat di antara waktu makan jika perlu. Snack di sini bukan bermaksud jajan tetapi contoh seperti apel hijau, makanan yang tidak berat yang kita boleh makan di antara waktu contohnya pagi dan tengah hari. Lebihkan pemakanan dalam bentuk bijirin. Kurangkan makanan bergoreng dan bersantan dan makan makanan yang dimasak di rumah lebih kerap kerana makanan yang kita masak kita tahu tahap kebersihan dia berbanding dengan makanan di luar. Seterusnya adalah nilai kalori makanan. Apa itu nilai kalori makanan?
Nilai kalori atau nilai tenaga bagi sesuatu makanan ialah jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan atau pembakaran 1 gram makanan tersebut dengan lengkapnya. Apabila kita makan, makanan tersebut akan berlaku pengoksidaan atau pembakaran di dalam badan kita, menyebabkan kita mendapat tenaga. Sebab itu apabila kita makan, kita mendapat lebih banyak tenaga berbanding kita tidak makan. Tenaga yang dibebaskan oleh pengoksidaan atau pembakaran makanan lazimnya diukur dalam unit kalori ataupun kal, kilokalori, kcal, joule ataupun kilojoule, kj. 1 kalori bersamaan dengan 4.2 joule. 1 kilokalori bersamaan dengan 4200 joule ataupun bersamaan dengan 4.2 kilojoule. Unit SI bagi nilai kalori ialah joule per kilogram. J, kg negatif 1. Bagaimana nilai kalori dalam makanan diukur? Pengukuran nilai kalori dalam makanan dapat dilakukan dengan cara menggunakan radas khas yang dikenali sebagai calorimeter bomb. Ini adalah nilai kalori bagi karbohidrat, lemak dan protein. Bagi karbohidrat, nilai kalori 1 gramnya adalah 16.7 kilojoule. Bagi lemak, nilai kalorinya bagi 1 gram adalah 37.6 kilojoule. Dan bagi 1 gram protein, nilai kalorinya adalah 16.7 kilojoule. Di antara ketiga-tiga sumber tenaga ini, lemak mempunyai nilai kalori yang paling tinggi. Maka lemak akan memberikan lebih banyak tenaga apabila kita ambil. Makanan yang berlainan mempunyai anggaran nilai kalori yang berbeza. Dalam rajah 2.3, ia menunjukkan komposisi karbohidrat, lemak, protein dan air dalam beberapa jenis makanan yang berlainan. Contohnya gula mengandungi 100% karbohidrat, daging mengandungi 69% air, 18% protein dan 13% lemak. Minyak sawit mengandungi 100% lemak, manakala beras mengandungi 76% karbohidrat, 14% air, 8% protein dan 2% lemak. Jadi daripada gambar rajah ini, kita boleh lihat makanan mana yang mengandungi lebih banyak karbohidrat, lebih banyak lemak, protein ataupun mengandungi air. Nilai kalori dalam makanan dapat ditentukan melalui kuantiti karbohidrat, protein dan lemak yang terkandung dalam makanan tersebut, memandangkan kelas makanan karbohidrat, protein dan lemak sahaja yang akan memberikan tenaga. Jadual 2.2 menunjukkan anggaran nilai kalori bagi beberapa jenis kelas makanan dan kita boleh perhatikan kelas makanan lemak memberikan nilai kalori yang lebih banyak berbanding karbohidrat, protein dan pelawas. Manakala pelawas mengandungi nilai kalori yang paling sedikit. Apa yang berlaku jika seseorang mengambil jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu tersebut? Selain mengamalkan gizi seimbang, jumlah kalori dalam setiap hidangan juga seharusnya menepati keperluan kalori individu tersebut untuk mengekalkan kesihatannya. Keperluan kalori seseorang adalah berbeza dengan orang lain. Ia bergantung kepada keadaan kesihatan badan kita. Contohnya, orang yang sakit, dia memerlukan lebih banyak kalori berbanding orang yang sihat kerana badan dia lemah, ataupun ibu yang mengandung perlu kalori yang lebih sedikit daripada orang yang tidak mengandung. Amalan pemakanan yang tidak sihat seperti waktu makan yang tidak sewajarnya dapat menyebabkan masalah seperti malnutrisi, obesiti, anorexia nervosa, arteriosklerosis, diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, trombosis, stroke dan serangan penyakit jantung serta penyakit jantung yang lain. Terdapat banyak masalah penyakit apabila kita tidak mengamalkan amalan pemakanan yang sihat. Masalah kesihatan yang boleh dihadapi oleh seseorang contohnya seperti obesiti. Puncanya apabila seseorang mengambil makanan yang tinggi nilai kalorinya secara berlebihan untuk jangka masa yang panjang.
Ini akan meningkatkan risiko untuk menghidap pelbagai penyakit seperti diabetes mellitus, arteriosklerosis, penyakit yang berkaitan dengan saluran jantung dan tekanan darah tinggi. Masalah kesihatan yang kedua adalah anorexia nervosa. Puncanya adalah apabila seseorang enggan makan kerana terlalu risau akan kenaikan berat badan. Apabila seseorang itu makan, dia akan cuba untuk mengeluarkan balik makanan kerana takut badannya akan naik. Kesan yang akan dihadapi adalah mungkin menghidap masalah kesihatan seperti malnutrisi dan kadang-kala boleh membawa maut. Seterusnya, penyakit arteriosklerosis, sejenis penyakit arteriosklerosis. Puncanya apabila berlaku pemendakan kolesterol pada dinding arteri. Arteri adalah saluran darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh badan. Kesan yang akan dihadapi, lumen arteri akan menjadi sempit dan menyebabkan berlakunya darah tinggi. Ini akan meningkatkan risiko penyakit jantung dan strok. Masalah kesihatan diabetes mellitus pula berpunca apabila mengambil makanan atau minuman yang tinggi kandungan gula untuk satu jangka masa yang panjang. Ini akan menjejaskan penglihatan menjadi kabur, kesihatan ginjal dan sistem saraf. Apabila seseorang penghidap penyakit diabetes mellitus mengalami luka, lukanya akan lambat sembuh. Tekanan darah tinggi pula berpunca apabila mengambil makanan yang tinggi kandungan garam untuk jangka masa yang panjang. Ini boleh meningkatkan risiko penyakit jantung dan strok. Bagaimana corak pemakanan masyarakat di Malaysia dan apakah kesannya terhadap kesihatan manusia? Kesihatan badan manusia bukan sahaja dipengaruhi oleh pengambilan jumlah kalori yang menepati keperluan, tetapi juga bergantung pada corak pemakanan seperti waktu makan dan jenis makanan yang diambil. Di Malaysia, terdapat pelbagai jenis restoran, terutamanya restoran makanan segera yang beroperasi sepanjang masa. Apakah kesan makanan segera dan makanan rapuh kepada kesihatan kita? Gula yang berlebihan boleh menyebabkan obesiti, kerosakan gigi, peningkatan risiko awal menghidap diabetes mellitus pada usia yang muda. Manakala, pewarna dan pemanis tiruan yang ada dalam makanan boleh menyebabkan kanser, kemandulan, diabetes mellitus, kerosakan hati dan ginjal. Makanan rapuh juga tidak mengandungi khasiat dan boleh menyebabkan malnutrisi. Kafein yang berada dalam minuman bergas boleh menyebabkan berlakunya susah tidur, kerisauan dan ketagihan. Garam yang berlebihan pula boleh menyebabkan tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan kerosakan ginjal. Oleh itu, kita haruslah bijak dalam memilih makanan yang kita ingin ambil. Kita haruslah pastikan ianya adalah gizi yang seimbang dan kita haruslah menepati waktu makan supaya kita boleh elakkan daripada menghidap daripada pelbagai penyakit yang mana ia sebenarnya akan memberi kesanlah kepada kehidupan kita. Baiklah, setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi di kelas akan datang. Assalamualaikum dan bye.